Okey tuan-tuan, apa yang paling penting, penggunaan EM ni dia mampu untuk menyuburkan tanah. Okey, apa yang saya bagi tanah tuan-tuan yang agak tuan-tuan tanam nampak macam dia tak berapa nak subur. Tak berapa nak subur tu maksudnya pokok macam nak besar, nampak hidup segan, mati tak mau. Tuan-tuan kena rawat dia di peringkat tanah. Maksud dia bukan semua tanah yang kita guna dia subur. Tapi apa yang perlu kita buat, kita suburkan tanah tu dengan penggunaan EM, supaya EM ni ia akan merawat struktur tanah kita. Jadi bila dah tanah kita dah rawat dengan EM, okey, maksud dia bakteria tu dah pulihkan kita punya tanah. Jadi ia automatik ia akan membekalkan makanan yang secukupnya kepada pokok kita lah. Dan ini akan menyebabkan pokok kita menjadi subur lah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Pada pagi ini saya akan berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan dan semua pekebun kecil di luar. Saya mendoakan semoga semua pekebun kecil di luar berada dalam keadaan sihat walafiat. Semoga berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tuan-tuan juga, semoga pekebun-pekebun kecil di luar juga menghadapi situasi COVID-19 ini dengan tenang, dan kita perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga wabak COVID ini berlalu pergi dengan cepatlah. Okey, jadi tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan hari ini ialah apa yang saya guna kepada pokok limau saya ni semasa ia masih kecil ataupun bila ia sudah besar lah. Maksud dia pokok limau di peringkat awal penanaman dan di peringkat besar pengeluaran hasil pun saya akan guna juga satu jenis baja yang kita panggil EM ataupun efektif mikroorganisme lah. Okey, ni di sebelah pokok limau saya ni. Okey, kalau tuan tengok saya nak tunjuk dari atas saja. Okey, itu EM efektif mikroorganisme. Okey, jadi tuan-tuan, kalau mungkin ada setengah pekebun kecil di luar yang sudah biasa dengar apa itu EM. Ramai orang sebut. Benda ni juga, EM ni juga popular di kalangan penanaman cili lah. Cili dan peternak-peternak lembu, peternak-peternak kambing. Dia orang juga rajin menggunakan EM ni, ataupun dia orang dah biasa mendengar penggunaan EM. Kita panggil efektif mikroorganisme. Okey. Okey, antara tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa dengar, biasanya pokok-pokok kita, pokok tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kita biasa pakai NPK lah. Kalau di peringkat awal penanaman, kita akan gunakan baja NPK 12 dan bila musim kita untuk mengeluarkan hasil, kita akan gunakan NPK 12 17 ataupun 15 20 terpulang lah. Janji di peringkat K, di peringkat hasil, dia punya ratio dia tinggi. Okey, jadi kalau kita tengok je yang saya nak guna ni, okey, kita zoom sikit. Tu, okey, berat dia 25 kilo. Tu, 25 kilo. Tu, okey. Okey, berat dia 25 kilo. Okey, dia tulis tu real strong, dia punya cat dagangan lah kot. Tu ada gambar gajah tu. Okey, baja bioorganik pur bioorganik fertilizer. Okey, yang penting tu. EM efektif mikroorganisme. Okey. Dia EM ni tuan-tuan, kalau kita tengok dia terdapat banyak jenis. Maksud banyak jenis tu, dia ada yang EM sahaja, baja organik EM sahaja. Ada yang baja EM dicampur dengan EM yang dicampur dengan organik. Ada juga EM efektif mikroorganisme ni dicampur juga dengan NPK. Yang dia tak tinggi sebab dia, saya biasa menggunakan untuk di peringkat pokok yang dah besar, saya menggunakan baja kimia. Baja kimia 12 17. Okey. Jadi saya tak nak kandungan baja NPK ni, baja kimia ni terlampau tinggi sangat, sebab dia pokok saya masih di peringkat kita panggil baby lagi, peringkat kecil tu. Jadi saya tak nak guna NPK banyak. Jadi kita nak fokus kepada baja EM saja, ataupun kita panggil baja mikroorganisme. Baja bakteria lah. Kalau kita biasa guna bakteria, itulah baja ni. Okey. Jadi saya nak kongsi, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan? Okey, antara dia punya fungsi dia, tuan-tuan. Okey, dia menggalakkan pertunasan
pembesaran dan penghasilan pada tanaman. Okey, kalau kita guna biasa pokok limau ni, dia akan cepat membesar kita punya pokok limau lah. Okey. Lepas tu dia akan menggalakkan pembungaan dan pembuahan. Jadi kalau kita gunakan baja ni di peringkat pengeluaran hasil, dia akan menggalakkan pembungaan dan pembuahan lah. Maksud dia dia akan mencepatkan kita punya pengeluaran hasil buah-buah tu. Tak kira lah pokok limau ke, pokok cili ke. Okey. Dan antara dia juga dia menggalakkan keupayaan proses fotosintesis tanaman. Okey. Okey, yang keempatnya menukar bahan organik kepada baja dengan cepat, menambah daya tahan tumbuhan terhadap serangga, penyakit, memulih dan tambah baik keadaan fizikal, kimia, biologi. Okey, tuan-tuan, jadi sambil saya tunjuk tu, sambil kita sembang, saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak proses ataupun cara kita nak bagi pokok ni makan EM ni. Okey. Okey, sekejap. Okey, tuan-tuan, saya dah buka guni tu. Okey, guni baja kita. Okey, saya nak tunjukkan tuan. Tu bentuk baja EM dalam guni tu. Kalau kita tengok, dia macam makanan arnab tu. Okey, macam dedak ayam tu. Okey, jadi kalau pada bau dia macam bau masam-masam sikit. Tu kita tengok. Okey, tuan-tuan, jadi untuk sepokok-pokok limau yang masih kecil yang kita nak guna di satu-satu pokok. Okey, kalau kita nak tengok tu. Okey, berapa kandungan dia? Okey, kandungan dia waktu di peringkat awal penanaman. Peringkat awal penanaman kita boleh gunakan 300 gram hingga ke 500 gram lah. Okey. Okey, jadi tuan-tuan, baja ni juga kita akan tunjuk bagaimana untuk kita tabur pada pokok limau kita. Okey, tuan-tuan. Okey, ini adalah baja EM yang saya tunjuk tadi. Okey, sekarang ni apa perlu kita buat? Dia punya faedah-faedah dia ataupun dia punya kelebihan baja EM ni pada pokok seperti yang saya sebut tadi. Okey, banyak. Antara dia dapat menyuburkan pokok, dapat menstabilkan pH tanah, dapat membekalkan baja secukupnya kepada pokok, dapat menyihatkan pokok semua. Jadi yang penting EM ni dapat memulihkan struktur tanah kerana ianya akan mematikan. Okey, sambil saya tunjuk, sambil kita sembang, sambil kita cakap. Okey, dia akan mematikan bakteria jahat sebab dianya dihasilkan daripada bakteria yang baik lah. Ada campuran dia daripada bakteria baik. Okey, kita akan tabur. Okey, dan bila tuan-tuan dah tabur di sekeliling pokok limau, okey, apa yang tuan-tuan perlu buat, tuan gemburkanlah supaya apabila hujan datang, ianya tidak akan membawa baja kita lari ke tempat lain lah. Okey, tuan-tuan cangkul sekeliling pokok, gemburkan dia lah supaya dia baja EM tadi tidak dibawa lari oleh hujan lah bila musim hujan nanti. Okey, sekarang tuan-tuan, itu je, dah siap. Okey, dah siap. Yang pentingnya baja EM ni akan memulihkan kita punya keadaan tanah dan dia akan membunuh bakteria-bakteria jahat dan dia akan menstrukturkan balik struktur tanah dan seterusnya akan memberi kesihatan kepada pokok kita lah. Dia akan membekalkan baja yang secukupnya kepada pokok limau kita. Okey, jadi tuan-tuan, itu saja yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh guna di semua pelbagai pokok, tak kira lah pokok mempelam ke, pokok limau ke, sebab kandungan baja EM ni memang terbaik kepada semua tanaman lah. Sebab dia bukan kata tanaman je, dia juga sesuai untuk ternakan dan di peringkat perikanan dan ternakan lah. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan tak tengok tanah tu macam mana. Tuan-tuan jangan terus salahkan benih. Apa yang tuan-tuan perlu buat, tuan-tuan rawat tanah dengan EM yang saya showkan tadi lah. Okey, jadi itu antara perkara yang penting yang saya nak bagi tahu tuan-tuan. EM mampu untuk merawat tanah kita daripada
tak berapa nak subur, dia akan menjadi subur lah. Okey, disebabkan bakteria tadi. Okey. Okey, tuan-tuan, EM ni tuan-tuan boleh dapatkan di kedai baja berdekatan dengan tuan-tuan lah. Tuan-tuan pergi ke kedai baja tersebut, tuan-tuan tanya EM efektif karisma, kita kata baja mikrob lah, ada tak untuk saya nak letak kat pokok. Pokok tuan-tuan lah. Kalau pokok tuan-tuan ada, kalau pokok limau ke, pokok durian ke, nak rawat tanah. Jadi harga tak sampai RM50 tuan-tuan boleh dapatkan. Okey, jadi selamat mencuba kepada semua pekebun kecil di luar.